setting. Okey, check kat sini. Ready. Letak kat sini sikit. Jadi dah selamat, kita kembali lagi sesi malam tadi. Sesi pengenalan kan, pengenalan tentang Google Classroom. Jadi aku sini buka application Google kan student semua orang boleh menggunakan ni. Orang boleh jadi cikgu. Contohlah kau pelukis, ajar cara melukis, kau boleh apps Google untuk buat kelas lukisan. Jadi tu tolong share live ni, share yang korang tolong like, tolong share, join apa kawan-kawan saudara dekat WhatsApp boleh. Ni tutorial kali ni cara apa kita nak start kelas Google Classroom. Jadi sambil-sambil tu kita berinteraksi lah, kita di dalam chatting yang live ni, ataupun bagi email tu ni supaya penonton macam cara dalam Google Classroom ni. Ni writer ni aku isap kod dulu. Okey. Live FB Cikgu Mohok. Sekejap, aku turunkan sikit. Baru macam baca berita kan. Alright. Jadi bila kita nak mulakan Google Classroom ni, cara hari dah apa benda asal petang dah pukul 3 ni. Pukul 3 atas sikit. Pukul 3 dah putus. Saat aku tengok ni dapat email. Memanglah tak start lagi Jibam. Tak start lagi. Aku step by step create dulu ni. Memang tak dapat email lagi. Sabar. Kita buat kelas dulu, kita step dulu. Slow. Ni kawan-kawan dia nak tengok apa macam mana kita nak install dulu. Kita ajar step by step. Okey. Right. Jadi nak guna ada dua cara. Satu, kau orang boleh gunakan di komputer. Satu lagi dekat handset. Tapi aku memang pilih guna dekat smartphone lah. Senang kan. Sangat mudah guna dekat smartphone ni. Jadi cara nak gunakan macam biasa, kita buka Play Store. Okey. Right, aku ketepikan sikit ni. Kita buka Play Store. Play Store aku belah sini. Nampak? Play Store. Right. Tak bawah. Angin kuat dah ni kat sini. Angin sedap mendayu. And then kita dah siap dekat Play Store. Kita search Google Classroom. Ni step by step lah. Alright, kita search Google Classroom. Lepas tu kita install lah. Install macam biasa. Dah install, kita login gunakan akaun email kita. So kepada kawan-kawan cikgu, aku nak sarankan sekarang ni, tak perlu guna email yang dibekalkan oleh KPM. Sebab sekarang KPM pun staff tak ramai apa semua, takut ada glitch ke apa benda, ada masalah. Jadi seeloknya gunakan ni. Tak apalah, walaupun dalam COVID ni dia orang nak rekod ke apa penggunaan tu, itu kita KIV lah, kita skip dulu. Yang penting sekarang ni kita buat kan. Jadi gunakan akaun email yang sedia ada tu, yang korang dah ada tu, daftar dan masukkan untuk kita login ke dalam Google Classroom. Free je. Google menyediakan Google Classroom ni free saja. Jadi gunakan email Google kita. Okey, itu untuk buka lah. Bila kita dah siap install apa semua apps tu, okey, kita buka lah Google Classroom. Right. Macam aku punya ni, aku dah siap buat. Tapi tak apalah, aku tambah satu lagi kelas lah. Okay. Right.
Okey, ni yang sebenarnya Jibam tak tahu ni. Google Classroom guna Google lah mudah. Ya betul. Kita gunakan Google Play Store. Kalau dekat ni laptop, just guna Google je. Ada button dah kat situ, pilih je Google Classroom tu. Yang penting sekarang ni masukkan email yang kita sedia ada tu. Tak payah guna yang KPM lah. Okey, cara nak buka kelas. Okey, aku dah ada satu kelas. Kalau kau nampak itu kelas Cikgu Zainal yang malam tadi aku tunjuk tu. Itu dengan student aku di sekolah lah. Contohlah sekarang ni aku nak buat kelas tutorial. Aku nak buat kelas tutorial. Kita tambah saja kelas kat sini. Okey, create class. Right. Lepas tu adalah keluar dia punya ni using classroom benda semua. Okey, continue sajalah. Okey. Kita namakan kelas ni tutorial. Kita namakan sama dengan tajuk sama dengan tajuk hari ni lah, tutorial Cikgu Mohawk. Yang ni kelas terbuka lah, bukan untuk maksud aku untuk student aku di sekolah saja. Yang ni memang untuk kita semua. Okey, section apa semua tu kau orang isilah. Room ke apa ke, section. Section letaklah section 2. Sangat room 2 tadi pun sebab tadi dah ada kan. Okey, subjek ini aku nak share kan. Ujang ada buat satu video cara develop filem. Ni contoh okey. Cara cuci filem. Subjek cara cuci filem by Ujang. By Ujang. Alright. Okey, dah. Lepas tu done kat sini. Lepas tu kita klik kat situ ada create class kan. Lepas tu ada button create di situ. Tekan create. Oh, sedap mengajar sambil isap okok ni. Kalau kat sekolah macam ni best. Hari ni pakai baju batik sebab hari ni aku nak ikut Dr. Arifin. Dr. Arifin hari ni dia pakai baju batik. Kan dia buat conference dengan student dia. Dan tahniahlah kepada Dr. Arifin sebab student dah ada yang naik pangkat jadi doktor juga. Alhamdulillah. Tahniah. Aku ada sekali aku ikut perbincangan. Dr. Arifin ni memang fun dia punya kelas. Dia bincang dekat kedai kopi tu semua dengan dia punya ni. Sebab dia menyeliakan tesis student dia. Memang seronok lah. Dia salah satu orang kata salah satu idol lah. Okey, dah siap dah. Nampak? Tutorial 2. Tutorial Cikgu Mohawk. Tu 2 tu nombor kelas kan. Okey, sekarang ni kelas kita dah siap. Murid tak ada lagi. Okey, jadi dengan adanya email-email yang kawan-kawan email kan tadi sebelum ni dekat FB. Jadi kita masuk dekat people ni. Ni tekan people. Okey, tekan people, tekan butang people kat bawah tu. Okey, sekarang ni cikgunya akulah kan. Zainal tu. Nampak? Handsome, pakai songkok lagi. Ni gambar raya. Okey, jadi student kosong lagi. Student kosong. Okey, tak ada orang lagi. Jadi kita ambil button yang dekat student ni, sebelah student ni ada button tambah murid ni. Kita tambah. Okey, lepas tu kat situ kita masukkan email. Jadi aku ambil email. Tu Dr. Ipin ada masuk dah. Okey, Dok. Ni nak sharekan cara buka kelas ni. Kita pergi ke FB. Aku pergi ke FB dulu sebab tadi kawan-kawan ada tambah hari ada bagi email dekat aku punya post. Alright, dekat sini. Ramai juga yang berinteraksi tadi. Sonok. Terima kasih banyak. Okey, kita ambil yang pertama lah. Okey, John STK ni. Alamak, tak boleh ni ke? Copy. Okey, boleh copy. Okey, aku tambahkan John. Copy paste je.
Copy paste. John STK. Okey, ni kalau nak tambah satu-satu lah. Okey, lepas tu kita klik nama dia, invite. Lepas ataupun kita nak banyak, kita pergi balik, kita copy lagi. Nanti kita invite ramai-ramai sekali terus. Time tu insya-Allah tengah perang dengan tikus dia kerja. Okey, siapa lagi? Sisi Wanzan Zahidi. Kat sini ada tak? Sekejap. John STK previous comment. Okey. Tak ada. Siapa lagi yang bagi? Jibam. Jibam dia tak sabar. Tak guna betul. Sabarlah sikit. Okey, pastekan nama add Jibam, kita add lagi, nanti kita add sekali Harung lah. Lepas Jibam, siapa lagi? Fizan, Hollow Wolf. Copy. Kita masukkan. Nak masukkan satu-satu pun boleh. Yahoo tak boleh lah, Fizan. Dia kena pakai Google juga. Okey, yang kelas kod tu nanti. Sekejap. Yang kelas kod tu nanti. Ini kita cara manual dulu satu-satu, senang. Copy. Letak sini. Alamak, hilang lah tadi. ID Haikal. Kita invite lalu. Dia hilang pula tadi sebab kita ni. Okey, sekarang ID Haikal dah masuk. Aku masukkan John balik. Sekejap John ID Haikal boleh check boleh check email. Okey, Jibam. Tambah student. Jibam apa? Okey. Kita invite. Sabar. Ini cara yang paling manual lah. Cara manual kita boleh invite menggunakan email. Sebab kadang-kadang aku nak masukkan student ni, dia nak gunakan kod, dia tak pandai kan. Jadi cikgu sendirilah, inisiatif cikgu, kita masukkan guna email. Alright, kita guna email. Kat situ ada ni. Okey, kita tambahlah kawan-kawan yang dah ada. More tak ada. Syllabus, data, apa benda ni. Ideal. Ideal. Tambah student lagi. Ideal bergerak. Ni ideal bergerak. Invite. Okey, dah masuk kelas Okey, cantik Jibam. Thanks. Kat sini tengok netizen. Boleh maki cikgu dalam kelas, boleh. Aku senang je. Orang boleh maki aku, tapi kalau aku maki orang, aku balas balik, kau tahan telinga je lah. Tak ada hal. Okey, ada lagi tak? Okey, tak ada. Beres. Right, sekarang ni tengok tu. Dah ada 4. Dah ada 3. 3 ke 4 ni? ID Haikal, John. Jibam dia dah masuk. Yang ni yang invite Yang ni yang invite Sekarang ni Jibam dia dah masuk. Okey, ada satu cara lagi. Kita nak nak tambahkan apa? Nak tambah student, ialah menggunakan sekejap okey. Seorang lagi Rin. Rin tadi dia message dalam nombor. Alright. Ni ada DJ Rin. DJ Rin bukan DJ Dave tak ada copy lah. Okey, aku masukkan ni DJ Rin DJ Rin. Alright. Tambah student.
djrain@gmail.com. Alright. Invite. Okay Rain, aku dah masukkan kau. Dah invite dah. Check email and then reply, klik je link. Okay, satu lagi method untuk kita nak tambahkan students. Okay, kita gunakan kod. Kod. Okay, kepada yang menonton ni boleh tengok kat sini. People, teacher, tengok sini, sort by classwork. Mana setting dia? Alamak. Saya letak kat sini. Letak kat sini. Share with your class. Tutorial 2. Sekejap. Aku tengah cari. Okay, ni student-student dah ada masuk dah. Email student. Sort by. Satu cara lagi ialah kita menggunakan kod. Mana pula dia? Setting. Okay. Update foto tak payah. Device notification tak payah. Classroom folder, setting, teaching. Sini. Kat sini. Okey. Okey guys, nampak tak kelas kod? Dekat general tu, bawah general tu. Bawah general tu ada ZKYFURZ. Jadi korang masuk dan gunakan kod tu kan, nak join kelas, gunakan kod tu ZKYFURZ, semua buat kecil. Jadi kau terus boleh join je. Aku tak payah nak ni, aku tak payah nak invite menggunakan email. Korang kena masukkan. Yang tu intermediate punya ni, kalau newbies punya pengguna, aku lagi suka ni kalau guna email. Kalau yang dah biasa guna, boleh gunakan kod saja untuk join kelas. Gunakan kod, kelas kod ZKYFURZ. Kelas kod ada kat situ. Bawah perkataan general tu ada. Yes, ZKYFURZ. Aki cuba masuk. Tapi kena install ni dululah. Kena install ataupun buka Google. Buka Google Class. Tapi lagi senang pakai apps lah. Sedap pula tengok air tu. Air Pepsi je. Pepsi Zero. Sedap. Okey. Aki boleh gunakan kod tu untuk masuk. Jadi lebih mudah. Kita buat dua cara lah. Okey, ni save dah. Alright. Tutorial. Jadi bahan yang aku nak share kan. Sakok lu. Kan. Kelas mengajar boleh sak ukur. Bapak sedapnya. Okey. Sekarang ni aku nak ajar. Aku nak ajar nak tambah nak tambah. Buka kelas. Okey, klik dekat kelas, tutorial dah ada. Alright, classwork. Classwork kita tambah kat sini. Tekan tambah tu. Material. Aku nak kongsikan dengan korang. Aku nak kongsikan dengan korang cara nak upload material. Sekarang ni aku nak kongsi ataupun upload video daripada YouTube. Right? Video daripada YouTube. Title. Cara develop filem. Okey, cara develop filem. Description. Video by Ujang. Aku letak kat sini Video by Ujang.
Okey. Jadi aku buka lah link YouTube Ujang. Mana entah link dia tadi. Kita nak cari link YouTube dia senang je. Kita buka FB dia. Senang, kita dah tak payah ni. Tapi bila kita nak gunakan ni, seeloknya kita minta permission lah kan daripada pemilik tu. Baru gentle sikit. Okey. Khairul Abbas. Mana? Muhammad Khairul Abbas. Right, Khairul Abbas. Mana. Okey, ni dia. Khairul Abbas merupakan pensyarah Art and Design Department Art and Design di Kolej Syariah Pahang. Dan juga penjual kitab lah. Right, okey, ni video dia kan. Sekarang ni aku nak masukkan dalam aku punya Google Classroom. Kita klik je video dia. Yang ni aku dah minta permission dah dengan Ujang. Ujang kata okey. Cikgu jangan maki sangat YDP PABG. Okey. Share. Okey, ini alamat link ataupun link daripada Ujang. Cancel. Macam mana nak share ni? Share this video. Okay, share this video. Buka guna ni lah, senang. Buka guna YouTube. Open in YouTube. Open in YouTube ni kita boleh. Apa kod tadi? Kod tadi ZKYRUFZ. Ataupun boleh scroll atas. Ashraf Fauzi dia ada ni. Okay, ni. Ini kalau ni lah. Tapi kalau kita nak share, kita copy sini. Alright. Copy to clipboard. Dia boleh share terus je kan? Tapi aku buat step by step lah. Dia ada cara yang senang. Kita bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian kan. Okey. Nampak paperclip tu tak? Okey, paperclip tu adalah tempat attachment. Tekan paperclip tu. Tekan dulu, kita dah buat tajuk apa semua. Link. Tekan pada link. Jadi kita tak payahlah nak upload file lama, nak download dulu, nak upload kan. Lepas tu, right. Step seterusnya kita paste. Add. Terus keluar kat situ. And then kita dah ni. Jangan lupa tekan anak panah tu sebelah klip kertas tu. Right. Terus ada. Terus ada. Nampak tu cara develop filem. Nampak? Jadi student yang dah masuk ke dalam kelas, cuba klik tonton dan juga korang komen lah. Korang boleh komen tu kat bawah tu, add class comment tu kan. Korang boleh komen. Budak darjah 3 boleh buat lah. Budak-budak aku tadi baru tu, aku kongsikan video kan, aku kongsikan video dan dia tonton, lepas tu dia komen, oh cerita ni sedih lah, nanti aku tunjuk. Ni lah, nampak? Terus dia pergi ke link Ujang. Lepas tu kita boleh buat perbincangan lah. Kita boleh buat perbincangan bila ada student komen. Cuba student-student yang dah masuk dalam kelas tu, cuba komen sikit dekat kelas komen. Okey, aku tunjukkan yang kelas aku Okey. Ni budak darjah 3 tau. Ni budak darjah 3. Aku buat ni sharekan filem pendek. Okey. Ni filem pendek yang bertajuk Gesah. Yang ni kita orang punya projek untuk pertandingan tahun lepas, pertandingan digital storytelling peringkat negeri Pahang. Juara yang ni juara. Jadi bila student aku tengok, nampak dia orang komen. Ni budak darjah 3. Budak darjah 3 tau, umur baru 9 tahun. Dia orang dah boleh gunakan apps Google Classroom. Sedih lah cerita cikgu. Dia bagi dia punya feedback kan. Lepas tu Afiq Farhan, saya berasa kelakar sedih. Korang balas lah, kelakar kakak awak berlakon ke Afiq? Ya Afiq, sebab kakak dia yang antara pelakon yang dalam tu.
Okey, jadi inilah malam tadi pun aku ada buat quiz. Malam tadi aku buat quiz. Ni soalan dia kan. Oh, dah ada 2-3 budak dah ni. Okey. Soalan dia ni. Soalan di atas tu, dari manakah asalnya virus COVID-19? Yang ni belum jawab lagi. Yang ni belum jawab. Yang ni dah jawab ni. Afiq Farhan. Afiq Farhan dia jawab Wuhan, China. Okey, betul lah jawapan ni kan. Jadi jawapan ni betul, kita bagi markah selalu. Okey, 5 markah. Dan kita bagi penghargaan kepada murid kita sebab dia boleh jawab. Good job. Good job, Afiq. Lepas tu kita returnkan balik supaya dia dapat feedback kita tu. Return. Dapat 5 markah. Alright. Oh, ni lupa. Right, kita komen dia. Good job, Afiq. Okey, jadi kat situ yang dah grade kat sini, nampak tu. Amirul Zafran dah dapat 5 markah, Khairul Abbas ketua kelas kan, ketua kelas dapat 5 markah, Afiq Farhan dapat 5 markah dan juga Darwish Hidayatullah. Ada seorang lagi ni jawab tadi. Tu nanti aku check balik lah. Itu yang bestnya, kita on the spot kita boleh check. Kau tak payah. Kalau kita bagi latihan dalam kelas, kalau dalam kelas tu lah masalah macam aku cakap tadi lah. Kita bagi dalam bentuk words ke apa, benda berjela-jela, lepas tu kau nak kena tanda balik, lepas tu kau kena buka balik nak isi. Oh, markah dia kena ada 1 orang lagi, kan susah. Yang ni kau dah siap, nanti kau boleh export, masuk je kan, copy paste. Sangat mudah lah. Okay, jadi kita kembali kepada kelas kita tadi tu. Kan, kelas kita tadi tu dah ada tak? Yang kelas Cikgu Zainal ni, info kepada korang lah. Kelas Cikgu Zainal ni kelas aku dengan student. Yang tutorial Cikgu Mohawk ni, sekarang ni yang kita buat. Yang sekarang ni kita buat. Ada komen. Teacher, Aki Gisa Oko. Nampak tu. Dah ada kelas komen. Johan Abdullah, jangan sedih tahun ni, duduk rumah je, raya 2020. Hantu sungguh lah. Kalau tak boleh lah singgah Hendau kan. Boleh raya kan, kelas komen. Oh, dah ada 6 kelas komen. Okey, dah ada 6 kelas komen. Siapa yang ni? Siapa yang komen? Okey, Ashraf Fauzi, Rain masuk. Oh, Ashraf Fauzi komen Vava Linggam. Okey, Rain, saya Sakang cikgu. Apa Sakang? Okey, dah join. Okey, Aki dia dah berjaya join menggunakan kod. Okey, terima kasih Aki. Oh, tengok Rain terus request boleh tiup seruling. Seruling dah top up. Kalau Aki nanti nak buat kelas seruling pun boleh gunakan ni, Aki. Dengan menggunakan kod tu kan. Okey, contoh lah. Ni aku bagi satu situasi lah. Contohlah Aki, aku sebagai Aki, aku nak buat workshop seruling basic kan, cara-cara meniup seruling berbayar. Tuition berbayar ni. Okey, tuition berbayar. So Aki kan, dia boleh buat menggunakan kod tu kan, boleh jual. Dia sebagai tiket lah, kod tu sebagai tiket kan. Kod tu sebagai tiket dia boleh jual kepada Rain. Contohnya kan, dia boleh jual kepada Rain RM10. Jadi Rain akan bayar RM10 menggunakan kod tu, dia join. Lepas Rain dah masuk, Aki boleh reset balik kod lain dan untuk kelas yang sama boleh reset kod baru orang lain pula. Orang lain pula kan, Ashraf Fauzi pula ahli kedua jual lagi RM10. Jadi masalah untuk orang nak scam kelas kita, kalau kita tendang je tak sedap pula kan. Tapi kalau kita reset dengan method reset kod ni, kita boleh jual dia sebagai tiket untuk join kita punya kelas. Tu contohlah, itu situasi kalau nak buat duit lah dengan ni. Tapi yang kelas ni
Jangan risau, for free. Kan? Aku cerita pasal buat duit, terus 6 aku punya ni, terus jatuh viewers. Kan? Dia orang ingat aku lepas ni, oh mampu kena bayar ni. Tak ada, ini kita kongsikan situasi saja jangan melilau jauh sangat cikgu. Lekas ada budak kampung Isap Ukuk ni. Dia yang melilau kan. Ini kelas dewasa kita enjoy kan. Jangan isap ganja aje. Alright. Jadi inilah komen-komen. Okey. Contoh yang kedua, itu material. Material classwork kita nak buat. Okey, berdasarkan daripada material tadi, korang tengok ke tidak material tu? Okey. Berdasarkan daripada material tadi, aku nak buat quiz. Aku nak buat quiz. Kita buat question lah. Okey. Kita buat quiz. Sorry. Buat step by step Okey, kita tambah. Tekan tambah ni. Kita ambil question. Okey. Apakah step step pertama dalam proses develop filem? Jadi poin kita bagilah 10 markah kat sini Takkan 100 salah. Okey. Save sini. Okey. No due date. Due date tak yalah. Korang kalau boleh jawab ni. Apakah step pertama? Okey, lepas tu kita jadi student-student yang ada dalam ni cuba jawab. Korang dah tengok video kan? Video tu sekejap je. Ataupun kau boleh skip je. Tengok step pertama. Boleh jawab kan? Boleh jawab soalan. Okey, nanti korang jawab. Kat sini korang dah ni. Selain daripada video, kita boleh letakkan link website, link berita. Kita boleh apa lagi Okey, material ni. Okey, kita tengok. Kita boleh attachkan drive bahan-bahan yang kita dah siapkan dari drive tu. Dari drive kita, sama ada menggunakan Google Words ataupun Sheet, kita boleh sharekan juga dalam ni. Link, file bentuk video ke, PDF ke, apa-apa file lah. Movie ke, boleh share movie dalam ni. Kalau nak ambil foto, kita take foto kan. Kita boleh take foto. Tu banyak barang lagi tengah repair. Okey, ataupun kita boleh share apa lagi? Video, video kita boleh share, dan juga PDF. Right. Apa hal ni pula ni sekat ni? Kamera kita off. Kita on balik. Kan nampak balik. Tadi dekat aku punya ni dia tersekat pula. Chat masih Abang Salih pun join. Assalamualaikum Abang Salih. Ini kita bolehlah bang sikit-sikit kita nak sharekan kan. Sebenarnya Google Classroom ni bukannya ni sebab kita bergerak secara komuniti. Tak semestinya sesi pelajaran anak-anak kita cikgu je yang kena buat. Contohlah dalam satu taman ada KRT. Ada KRT. Jadi ahli-ahli KRT boleh buat inisiatif ni, buat kelas untuk budak-budak dekat taman tu. Kalau kat kampung, ahli-ahli JKK yang biro-biro pendidikan boleh buat untuk adik-adik di kampung.
kan? Penduduk-penduduk yang sekolah rendah, sekolah menengah. Kan? Jadi kita punya sharing knowledge tu dia makin berkembang. Bukan takkan nak hadapkan cikgu saja. Kan? Kadang kita ni kalau lorong taman ke contohlah, dalam satu lorong taman ada 10 biji 10 buah rumah. Kan? Satu rumah ajar memasak. Boleh buat dalam 2 classroom. Satu rumah ajar menjahit. Satu rumah ni. Jadi kita boleh share dalam satu lorong tu. Jadi ilmu ni sentiasa berkembang. Aku dah jawab. Siapa yang jawab tu? Eddie Haikal dia jawab. Dia dah jawab. Ashraf Fauzi dia dah jawab. Aku lupalah nak masukkan ni si Ujang. Masuk dark room. Masuk dark room. Macam Ujang ni tak masuk dark room tau. Jadi yang ni markah ni dia tak berapa tepat. Kita kan jawapan dia tu nanti kita ni. Dia tak salah tapi tak berapa tepat, kita bagi separuh markah. 5 markah. Returnkan dia markah dia. Kena reply ke answer. Hampir tepat. Kita komen sikit. Hampir. Okey, Eddie dah ni. Lepas tu Jang, kalau kau tengok kau ikut ni lah Jang. Kau ikut apa? Kod lah, nombor kod. Azwan pun dah masuk. Azwan masuk terus jawab. Azwan pun gunakan metod kod tadi. Bagus, terima kasih. Kalau ada anak-anak nak masuk di kelas yang cikgu dia ajar tu, boleh gunakan 2 metod tu, sama ada bagi email dekat cikgu ataupun kalau cikgu tu bagi kod, dah tahu cara kan. Right. Okey, apakah step pertama? Jangan jirus air. Terus jirus. Habislah kamera. Habislah filem tu kau. Jirus terus. Yang ni kita bagi 2 markah. Jauh tersasar. Belum dah jirus air. Wey, rosak filem. Jauh tersasar. Kau mabuk ke John? Kita bagi. Alright. Okey, kita returnkan markah dia kat John. 2 markah je aku bagi. Hantu gaya tu. Padahal dia main kamera awal lagi daripada aku ni, John ni. John ni selain dia technician, dia fotografer juga dekat Endau tu. Daddy Rain. Okey, Daddy Rain. Beli kamera lepas tu beli filem. Itu nak ambil gambar. Ini kita cerita develop. Lagilah jauh tersasar juga. Okey, 1. Ni cikgu dah marah ni. Cikgu dah marah, kita bagi 1. Okey. Right. Ni cara develop bukan cara nak ambil gambar. Azwan pula. Azwan dia jawab apa? Rendam kod. Rendam kod. Kita bagi 2. Nak rendam benda, rendam baju. Okey, rendam kod. Jawapan tak meyakinkan. Alright. Balas tu. Returnkan dia. Okey, returnkan dia akan dapat dia punya markah. Aku dapat lagi pula. Okey, Aki baru masuk. Jadi korang boleh tengok. Kat situ dah ada markah. Ini aku cakap benda ni senang tau. Ni aku cakap benda ni senang. Ini kita boleh return kan. Markah dah ada lah kan. Terus budak-budak ada markah. Terus kita punya student ada markah. Awak jawapan aku tak masuk cikgu, aku hantar. Dah. Aku dah bagi dah ke aku ni. Student answer. Sekejap apakah step pertama? Okey.
Lah. Dia hilang lah. Cuba jawab sekali lagi ni Eddie. Asaf ada Asaf punya soalan. Tak masuk dark room, macam mana nak buka filem dari housing? Yes. Sebenarnya ini rahsia aku dengan Ujang ni. Dan aku tahu rahsia Ujang macam mana. Dia tak perlu masuk dark room. Ujang tak perlu masuk dark room. Dia ada skill dia, skill dewa boy. Skill dia kalau kau tengok, kau kena nantilah habis PKP yes. Ujang memang pakai sihir. Memang pakai sihir. Nanti habis PKP, kita pergi kat rumah dia, kau tengok macam mana Ujang transferkan filem tu ke dalam ke dalam kontainer tu, dan kau akan cakap sial lah skill ni. Dia macam tu. Nantilah kau ada rezeki lebih nanti, kau tengok macam mana Ujang transferkan filem tu nanti. Dia tak perlu dark room, atas sofa je babe. Dan kau memang akan pandang, cilaka punya Ujang, macam ni pun kau boleh buat kan. Memang macam tu lah dia punya ni. So itu dia tutorial pada hari ni. Diharapkan benda ni kau boleh sharekan kepada rakan-rakan guru, pada rakan-rakan guru, pensyarah, pengajar, tenaga pengajar, ustazah kafar, ustaz kafar, nak ajar mengaji ke, nak ajar tajwid ke, dan siapa-siapa yang nak buat kelas secara online lah, secara maya. Secara maya korang boleh share kan, dan korang boleh cuba sendiri kan. Buatlah main-main dengan anak-anak kan. Korang create kelas korang sendiri, korang jadi cikgu. Ataupun korang jangan bagi tahu yang tu korang buat kan. Korang cakap lah ada cikgu buat ke apa, tapi sebenarnya korang yang buat. Sharekan dengan anak-anak supaya dia orang biasa. Jadi bila cikgu dah start buat, dia orang dah bersedia, mudah untuk anak-anak kita untuk applykan dalam pelajaran dia. Dan aku harap benda ni yang aku buat ni, ilmu dia berkembang ilmu dia berkembang bersama. Jadi kita sama-samalah sharekan ilmu ni untuk anak-anak kita terutamanya. First thing untuk anak-anak kita dan untuk semua. Sebab dalam masa Covid ni aku nampak memang ramai kawan-kawan sharekan knowledge, sharekan tips, sharekan tips dia orang. Ni banyak notification ni keluar ni. Okey, banyak sharekan tips dia orang. Ni macam ni cantik. Okey. Sharekan skill dia orang. Ni lepas ni aku nak belajar welding. Mesin welding aku dah ada. Ada 2 orang welders yang aku kenal, member FB. Satu abang katang, badan ketak-ketak, rejim. Dia pandai welding. Satu lagi awek. Mungkin boleh buat virtual interaction masa aku tengah welding. Sebab aku memang tak pandai welding. Mesin je ada, aku beli. Sekarang ni masalah nak cari besi dulu. Dapat besi nanti aku nak buat tutorial lah. Bukan aku yang buat tutorial. Aku minta kawan-kawan aku buat tutorial secara online, cara-cara skill basic welding macam tu. Mana tahu yang jadi. Yang awek tu ni, FB dia Hidayah Asmuni. Budak tu memang dia junior aku di sekolah. Lepas tu dia ni welding dia boleh, bertukang dia boleh. Semalam aku tengok dia pasang distributor box DB elektrik kat rumah kan, sambil jaga anak. Sekarang ni sambil dia menjaga anak-anak buah, dia buat wiring pula. Budak tu memang ni lah, macam-macam benda dia boleh buat kan. Okey, cikgu Chow dulu ada projek. Okey, beres Rin. Terima kasih banyak-banyak sebab kita berinteraksi dalam ni dan kawan-kawan kita boleh tengok macam mana perjalanan Google Classroom ni. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan ni. Okey, ni Mamat ni. Mamat komen tangan tu jangan langgar mic. Nakal.
mic kat sini, mic clip. Cuma yang ni apa, aku pakai stand kepit ni. Aku tak pakai tripod. Bila angin lalu je, dia bergoyang. Nampak macam ni. Macam bergoyang apa, gempa bumi kan. Itu efek lah. Efek gempa bumi. Oh, mungkin terkena lah tadi. Dia terkena crack. Tu lah bila soundman ni dia memang peka lah. Kalau bab bunyi, ada bunyi kresek, crack sikit. Dia memang dia aware gila lah. Ni antara soundman yang best dekat Kuantan ni. Sound engineer. Yang power ni, Noni Kiwa. Kalau ada event ke apa, inilah dia orang-orang belakang tabir yang memastikan sound yang keluar tu best. Kalau live performance, aku memang kalau tengok, Mamat jaga sound ni, okey, aku dah cari tempat mana aku nak duduk. Kadang-kadang aku pergi je kat dia, Mat, aku nak duduk mana, Mat, yang sound mantap ni. Dia bagi guide terus, cikgu duduk sini yang best. Right. Dan terima kasih kepada semua lah. Tadi apa, pelajar-pelajar kita ni. Kita tengok pelajar-pelajar kita. Okey, siapa ni? Aidil bergerak. Kita kecilkan sikit. Okey, Aidil bergerak. Aki seruling. Eddie Haikal, Ashraf Fauzi, Rain, Johan Abdullah, Azwan Selamat, dan juga Mamat pun join kelas. Kita ada 2, 4, 6, 7, 8. Kita ada 8 pelajar dah setakat ni di dalam kelas dalam kelas tutorial lagi ni. Dan terima kasih. Jadi Mamat tadi pun join menggunakan kod. Jadi Mamat, kalau Mamat nak buat bengkel, nak buat bengkel tentang sound system, boleh menggunakan ni. Mamat buat dulu video apa benda tu semua dalam YouTube. Nanti boleh share je dalam kelas ni. Kan? Jadi siapa yang nak join kelas, nak kelas berbayar, Mamat bagi je kod tu. Kan, contohnya dia sebagai tiket lah. Mamat bagi je kat dia, dia bayar, baru bagi, dia dah masuk, reset terus nombor kod tu jadi nombor kod baru. Contoh reset aku bagi sikit sebab Mamat masih ni kan. Contoh kita nak reset tadi. Okey, tutorial ni. Okey, dekat setting ni, Mat. Okey, kod ni kat bawah general tu, ni kod yang kau masuk tadi kan. Sebenarnya aku boleh reset pula. Kalau kita reset kelas kod, dia akan keluar kod baru. Jadi kod yang sebelum tu dah tak boleh guna dah, sebab orang lain dah guna kan. Jadi itu untuk peserta kedua pula, ketiga pula. Jadi dia lebih mudah lah. Janganlah lebih sangat kembang badan ni. Mamat kembang sokmo. Oh, ada bawah lagi ni. Alright. Benda ni kita tak boleh nak scroll tau. Okey, jadi pada siapa-siapa yang nak menggunakan aplikasi Google Classroom ni, memang banyak benda yang kita boleh buat sebenarnya dengan Google Classroom. Bukan sahaja benda ni tertumpu ataupun terhad kepada cikgu sekolah dengan pelajar sekolah saja. Kita nak buat kelas masakan, kita nak buat kelas craft tangan, kita nak buat kelas lukisan, semua boleh. Nak buat online tuition, macam-macam lah, kelas muzik. Sangat senang lah. Sangat senang. Kan? Cantik. Tu lah. Betul Mat. Memang time ni kan, korang, kita ada banyak masa. Kan? Kita ada banyak masa tu yang aku share tu, supaya korang boleh gunakan benda-benda yang free ni, yang disediakan oleh Google, untuk orang kata cari makan sikit kan. Kalau kita nak buat ni nampak lebih profesional dan lebih tersusun lah. Dan yang penting, kita punya bahan-bahan yang kita nak sharekan tu mudah. Lebih mudah kita nak akses, dan lebih mudah kita nak
kita nak sharekan kepada pelajar-pelajar kita. Dan secara tak langsung kita dah ada database tau kepada klien-klien kita. Itu yang penting tu. Contohlah macam Eddie Haikal, dia nak buat apa kelas ataupun nak buat apa tembak dinding. Zaman-zaman sekarang ni, era-era sekarang ni dah tak boleh kita nak berkumpul ramai-ramai nak tembak dinding. So kita buat secara online lah, gunakan macam ni pun cantik juga. Ni. Jadi database tu kita dah ada. Kita boleh jadikan dia sebagai database klien. Email kita dah dapat semua. Sekarang ni aku dah tak guna dengan budak-budak pun, aku dah tak guna WhatsApp lah. WhatsApp tu hari tu sebagai permulaan sahaja. Sebagai permulaan sahaja aku nak share kan. Lepas tu sekarang ni bila kelas ni dah siap, aku dah tak gunakan WhatsApp. Sebab bila kita WhatsApp ni tujuan dia untuk kita berinteraksi dan bersosial, itu saja. Boleh lah kalau kita nak share file ke apa, tapi untuk ni aku lebih prefer dan benda ni lagi proper kita gunakan Google Classroom ni. Kan bila dalam WhatsApp nanti kan mulalah yang ni up gambar ni, orang ni bergaduh apa benda semua, kita tak boleh nak kawal kan. Tapi kalau dengan Google Classroom ni cantik kan, kita boleh kawal, kita boleh remove, lebih-lebih sikit kita remove kan. Sebab dia lebih kepada sesi pembelajaran. Nak bincang pun kita boleh buat perbincangan macam dalam ni. Macam yalah kalau korang tengok ni. Kalau korang tengok ni, ni berbincang lah. Ada lagi ni orang komen ni. Nampak. Teacher Aki Saukok kat bilik KH. Johan Abdullah komen pula tak ngajak. Lepas tu dia ni. Nanti saya sebat Aki. Saya sebat buntut dia. Kan? Ini adalah salah satu perbincangan yang kita buat kelakar-kelakar lah kan. Tak naklah buat serius sangat. Jadi kepada rakan-rakan, memang molek lah buat benda ni. Senang saja. Jangan sedih tahun ni ya. Pau nampak tu. Kelas komen Anwar Azwan dia balas. Nampak John dia sharekan, dia ada sharekan file lah, sharekan link. Padam dulu ni. Okey, ni kau letak. Okey, sekarang ni korang nampak dah kan? Aku sebagai cikgu dan John sekarang ni sebagai student. Sekarang ni John pula sebagai student, walaupun dia student, dia sharekan link daripada YouTube lagu Sudiman, lagu raya Dari Jauh Ku Pohon Maaf. Itu dia. Nampak? Jadi kita ni kadang kita jadi cikgu pun jam juga kan, kita nak sharekan bahan. Jadi student kita boleh share pula bahan-bahan yang diorang dapat. Right. Itu dia. Terima kasihlah banyak-banyak pada kawan-kawan yang berinteraksi pada petang ni, dan jangan lupa sharekan method untuk kita memulakan kelas. Ia sangat mudah, as simple as ABC. Lepas tu kau just guna smartphone je, tak payah nak buka ni, nak tunggu apa kau ni loading, lepas susah kan, nak buka PC, nak buka laptop. Gunakan smartphone sebagai kau punya instrumen untuk kau mengajar. Memang baik benda ni memang baik. Aku pun memang mula-mula aku cakap apa benda ni, sebab dulu KPM memperkenalkan Frog BLE. Frog BLE ni bukan aku kata tak bagus. Frog BLE ni dia lagi cantik tau, dia punya interface apa semua ni. Tapi Frog BLE ni sangatlah leceh dan cerewet. Sebabnya Frog BLE ni kita susah nak masuk guna smartphone, kita kena guna komputer. Lepas tu step nak masuk tu susah kan.
Step nak masuk tu banyak step. Kita nak upload link, nak upload ni, kena tambah button ni baru boleh jadi ni. Sebab dia lebih kepada blog tau. Dia punya function tu, interface dia lebih kepada blog. Jadi banyak step lah. Cakap aku pun fed up kan, banyak sangat step. Sekarang ni kita nak mengajar kan, kita nak mengajar. Jadi bila Google dah keluarkan Google Classroom ni, aku try. Satu hari je aku dah boleh buat ni. Kita try error tu, kita belajar tu lama sikit kan. Kita tengok video apa semua, lama sikit. Bila aku rasa aku dah boleh buat, ni yang aku nak kongsikan dengan korang, dengan kawan-kawan FB aku. Inilah yang aku nak kongsikan. Benda ni rupanya sangat mudah untuk kita mengajar. Jadi janganlah sia-siakan benda ni. Korang terus sambung je. Buatlah kelas-kelas lain. Kelas apa, nak cuci pipe ke, kelas nak isap pipe ke, sigar ke, buatlah korang punya ni mengikut kemahiran masing-masing. Jadi aku rasa sampai sini saja. Terima kasih banyak-banyak. Dan insyaAllah kalau ada info lagi, ada method-method yang baru aku jumpa, aku pun still search lagi benda-benda baru yang Google Classroom ni. InsyaAllah aku akan up lagi dan tag korang. Dan korang jangan marah lah bila aku tag jadi kelas yang ni nanti aku akan remove. Yang ni hanya untuk kita punya tutorial pada kali ni je. Next nanti kita buat benda lain pula. Right. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih pada viewers dan rakan-rakan yang berinteraksi dalam sesi pada kali ini. So bye bye, jumpa lagi. Dan banyak lagi benda aku nak buat ni. Tadi aku ada beberapa ni yang aku dah close deal. InsyaAllah sepanjang PKP ni aku nak banyakkan share info-info dengan anda semua. Bye.